Assalamualaikum, hai. Hari ni 22 bulan 3, hari kelima kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan RMO, Restricted Movement Order. Hari ni juga pihak askar telah masuk campur dalam RMO sebab orang ada lagi yang masih berdegil untuk keluar. So dah 5 hari duduk rumah, korang kena banyak masa untuk berfikir, korang akan ada banyak masa untuk main game, korang akan ada banyak masa untuk membaca. Adalah banyak persoalan dalam kepala otak aku yang mana aku pergi mengembara untuk mencari jawapan dia. Aku tertanya-tanya apakah method yang saintis gunakan waktu mula-mula diorang nak isolate virus tu untuk tahu virus ni ialah virus apa dan kenapa ianya sangat deadly. Contohnya macam ni, ada orang batuk okay, aku legit batuk. Macam mana kita nak tahu batuk dia tu lah batuk normal ataupun batuk dia tu ialah yang mengandungi coronavirus? So aku pergi patah balik kepada kes kat Wuhan dan aku dapat jumpa satu paper ni, macam mana diorang isolate dan diorang identify virus ini ialah virus apa. Since pada masa tu virus ni sangat baru, jadi diorang perlu sequencingkan genetik virus tersebut supaya kita ada database. Okay, kalau jumpa lagi orang yang sakit, kita buat lab test, ini ialah virus yang sama dengan virus yang dekat Wuhan. Apa method yang diorang gunakan? So dalam paper ni diorang bagi tahu yang COVID-19 ialah nama penyakit dan nama virus dia ialah SARS-CoV-2. Since pada masa tu ini ialah satu virus yang baru, macam mana diorang nak identify virus ni ialah virus baru? Diorang sequencingkan genetik virus tersebut dengan satu metod yang dipanggil sebagai PCR. PCR ni nama panjang dia ialah Polymerase Chain Reaction. Kalau kata mudahnya lah kan, kalau nak sembang PCR ni dia panjang dan sangat-sangat teknikal, nanti bosan pula. PCR ni dia macam ni, kalau kita ada secebis saja DNA kita ataupun genetik kod kita, dengan PCR kita boleh besarkan balik DNA tu untuk menjadi satu DNA yang lengkap. Untuk COVID-19, diorang dapat jumpa virus, diorang ambil, mungkin diorang buka kot ataupun diorang belah virus tu, tak tahu. Diorang ambil genetik dia, diorang bentangkan balik genetik kod dia tu dan diorang buat sequencing genetik kod coronavirus ni. Daripada situ, diorang akan simpan database yang okay, untuk coronavirus ni, ini ialah database dia, inilah genetik kod dia, inilah genom dia, inilah dia punya sequence dia. Apabila saintis dah buat macam tu, in the future, kalau ada orang batuk, kita boleh ambil air liur dia ataupun kahak dia dan kita tengok sama ada batuk dia ni adalah batuk yang mempunyai coronavirus ataupun batuk biasa. Bila kita dah ada database tu, kita ambil sampel orang yang batuk tadi, kita boleh compare sama ada dalam batuk diorang tu ada tak genetik yang sama ataupun sequence yang sama dengan dekat database ni. Kalau ada dan sama, maksudnya orang yang batuk tadi ada coronavirus dan dia menghidap COVID-19. Kalau sembang macam ni pun macam bosan kan. PCR ni dia ada application yang lain dan application dia paling terkenal ialah contohnya dalam forensik, dalam jenayah forensik. Kalau kat sesuatu kawasan jenayah itu berlaku, mesti ada kesan-kesan macam darah, air liur, peluh ataupun rambut si penjenayah yang melakukan jenayah tersebut. Kalau bunuh lah. Jadi pihak forensik akan ambil sampel yang daripada kawasan jenayah tu berlaku dan diorang akan buat PCR. Bila diorang buat PCR, diorang akan dapat DNA tadi, diorang akan kumpulkan suspek-suspek yang mungkin melakukan jenayah tersebut untuk ambil diorang punya sampel. Macam biasa, diorang boleh ambil darah, air liur, air kencing, kulit, peluh, rambut dan sebagainya. Apabila dia dah ada DNA dekat kawasan site crime tadi dan dia dah ada DNA suspek-suspek tersebut, so pihak polis bolehlah compare DNA yang jumpa dekat crime site dengan DNA yang suspek-suspek tadi. Dekat situ kita boleh dapat detect siapa penjenayah yang sebenar. Antara aplikasi lain tentang PCR ni ialah DNA test. Kan orang cakap kalau nak tahu kau ni mak kandung aku ke tak, kau ni ayah kandung aku ke tak, ada ni anak kandung si polan ke tak, orang kata buat DNA test. Apa DNA test yang sebenar? Diorang menggunakan teknik PCR. Diorang PCR kan dua-dua DNA, si kemungkinan bapa dan si kemungkinan anak, dan diorang akan compare. Kalau sequencing tu sama, bermaksud biologically diorang ni relatable. Macam mana saya tahu pasal PCR ni? Adakah saya just baca dalam satu malam dan absorb semua benda? Kelakarnya dulu masa kita orang belajar pasal PCR, ada satu lab work yang mana tentang PCR dan kita orang pernah kena tegur atau marah kot, mungkin tak tahu marah ke tegur, tapi macam serius je masa tu, di mana kita orang buat PCR main-main tau. So lab demo tu marah kita orang. Dia marah bukan sahaja sebab kita orang tak serius tentang nak belajar teknik PCR tu sendiri, yang mana akan mungkin kita orang guna bila dah grad nanti in the future. The fact that reagent ataupun chemical equipment untuk buat PCR ni sangat-sangat mahal. Kalau kita orang tak serius dalam buat PCR, kita orang pada masa yang sama membazir reagent, membazir chemical, membazir
equipment untuk buat PCR. So itu antara sebab lah aku kenapa dia marah kita orang sangat masa tu. Logik dia kat sini pasal COVID-19 dan orang nak buat detection COVID-19. Sebagai orang awam, kita mesti nak tahu kan, dalam badan aku ada coronavirus ke tak. Kita tak boleh nak pergi hospital ataupun klinik untuk buat blood test. So blood test yang diorang gunakan untuk detect kita ada COVID-19 ataupun tak, salah satunya ialah menggunakan PCR. Logiknya kat sini, kalau kita simply nak buat test untuk ada COVID ataupun tak, PCR tadi tu mahal. Korang bayangkanlah, satu PCR boleh makan kos sebanyak RM700. Kalau satu hospital ni, kita ambil paling sikit lah 2,000 orang. Kalau 2,000 orang datang untuk buat blood test dia ada COVID-19 ataupun tak, bayangkan betapa banyaknya kos yang ditanggung oleh kerajaan, yang mana blood test tu lebih diperlukan kepada orang-orang yang ada simptom yang lagi teruk. Kita yang sihat, kita just pergi ke hospital untuk buat blood test, berbanding orang yang batuk kering, orang yang dah ada simptom-simptom COVID lebih memerlukan blood test daripada kita yang sihat. Ini sangat-sangat selfish kot bagi aku. Kalau 2,000 orang tadi yang datang hospital simply just nak test dia ada COVID-19 ataupun tak, satu hospital tadi dah menanggung kos sebanyak 2,000 darab 7, RM14,000 untuk satu hari. Dan sekarang ni ialah musim COVID. Korang boleh bayangkan tak betapa banyak harinya kalau 2,000 orang tadi datang, setiap hari ada 2,000 orang untuk semata-mata check dia ada COVID-19. Second, dekat dalam Malaysia ni pula, kalau lah orang semua attitude yang macam ni macam batuk, aku tak ada COVID kot. So logik lah kot untuk pihak hospital buat blood test kepada orang yang betul-betul ada simptom yang sangat teruk dan berkait dengan COVID-19. And then PCR ni dia time consuming sikit. Benda ni teknik tau. So untuk buat PCR ni dia ada teknik dia. Kalau kita tak mahir nak main PCR ni, dia akan melambatkan. Kalau kita buat tu tak salah, kalau kita pro, sekali buat je dah dapat dia punya band ataupun sequencing tu, paling cepat kita boleh cakap sejam lah boleh dapat result tu. Untuk seorang dapat result sejam, korang bayangkan kalau 2,000 orang tadi berapa banyak pula masa yang diperlukan. Ada logiknya kat situ. Kenapa detection of COVID-19 kepada orang awam ni tak simply dibuat lah, dan diutamakan kepada orang yang lebih memerlukan, orang yang lebih ada simptom COVID-19 ni. Untuk akhir kata, aku perlu disclaimer juga yang apa yang aku cakap ni ialah opinion aku, dan aku cakap berdasarkan pembacaan aku. Kalau tak betul aku minta maaf, sebab ini pembacaan aku dan aku baca melalui research paper. So kalau aku salah, mungkin saintis tu salah kot. So untuk COVID-19 ni, aku rasa kita orang Malaysia perlu kekal tenang. Aku cuma harapkan semua benda ni habis cepat lah kot. Kita dah nak puasa, kita tak nak kalau kita punya puasa tu dalam musim yang tak boleh keluar rumah. And then hopefully this will end soon lah. Lagi cepat lagi bagus lah kot.